Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem komedi aksi, jenayah dari 2021, bertajuk Army of Thieves. Sebastian ialah pencipta YouTube Jerman. Dia bercerita tentang sebuah bangunan di Munich milik seorang tukang kunci yang dihormati bernama Hans Werner. Dia seorang yang bekerja keras sehingga isteri dan anak lelakinya meninggal dunia secara tragis, lalu dia mula bekerja pada karya seni terhebat. Dia membuat 4 peti besi. Legenda mengatakan bahawa jika anda cuba membuka kunci secara paksa, kandungannya akan dibakar. Hans membina peti besi lain dan mengurung dirinya di dalamnya. Orang ramai cuba membebaskan Hans yang dia biarkan dari kubur buatannya sendiri, tetapi kerjanya sangat bijak. Peti besi tempat Hans meninggal dunia berfungsi sebagai makamnya dan tenggelam ke dalam laut dengan mayatnya diam dalam. 3 daripada 4 peti besi yang dibuatnya, Rheingold, Valkyrie dan Siegfried, dikabarkan masih dalam edaran, tetapi keberadaan mereka masih menjadi misteri. Bagi bilik kebal keempat, Gotterdam merong, tiada siapa yang mengetahui apa yang berlaku mengenainya. Dia menamatkan videonya dengan permintaan untuk menekan butang suka dan langgan. Semasa video itu dimuat naik, dia menyelesaikan kunci di atas mejanya dalam masa 8 saat dan bangga daripada dirinya. Satu perkara yang dia tidak boleh memecahkan adalah algoritma YouTube. Dengan itu, Sebastian kembali ke kehidupannya yang membosankan, mengambil kopi dengan muffin, membukanya ban, dan bersiap sedia untuk bekerja. Hari-harinya biasanya terdiri daripada diherdik oleh orang yang lebih tua. Sambil dia cuba fokus pada sesuatu selain daripada wanita di hadapannya, sebuah TV yang menarik program muncul, dia memberinya cek dan dia pergi. Semasa rehat makan tengah hari, dia menyemak salurannya, dia mendapat komen dan pandangan pertamanya, Sebastian sangat gembira. Dalam komen dia diberitahu untuk datang ke tempat tertentu jika dia ingin menguji kemahirannya. Pada waktu petang, dia tiba di lokasi. Dia memberitahu Big Tough Guy kata laluan yang disebut dalam komen dan dia dibenarkan dalam. Sebastian adalah peserta terakhir dalam cracking selamat. Dia masih keliru, dan cuba bertanya kepada pesaing yang berdekatan, tetapi dia hanya mengendahkannya. Hos memberitahu semua orang untuk memulakan dan semua orang kecuali dia mula memecahkan peti besi. Tuan rumah mengingatkan mereka bahawa hanya 4 orang akan mencapai peringkat seterusnya. Dia kemudiannya bermula dan berjaya mencapai tempat keempat. 4 peserta kekal untuk separuh akhir. Penonton meletakkan pertaruhan mereka dan mereka mula memecahkan peti besi. Neo memecahkan peti besi dahulu dan Sebastian di tempat kedua. Pada perlawanan akhir, mereka mempunyai 3 minit untuk memecahkan pintu. Neo yakin dengan kebolehannya. Apabila hos memberitahu mereka untuk memulakan, Neo melakukannya, tetapi Sebastian mengambil masa. Dia memerhatikan Neo dan meletakkan tangannya di atas pintu seolah-olah merasakan mekanik di belakangnya. Dia bercakap kecil dengan Neo dan dengan 1 minit lagi, dia masih belum bermula. Dalam 30 saat terakhir, dia mula dan berjaya membuka peti besi dengan kurang dari 1 saat ganti. Neo cuba melompat dia, tetapi lelaki tega besar menahannya. Orang ramai bersorak, dia perasan seorang wanita melalui mereka semua, Gwendoline. Dia akan mengubah hidup Sebastian. Akhirnya dia akan datang untuk mengetahui banyak perkara tentangnya, seperti dia mencurinya terlebih dahulu. Perhatikan ketika dia berumur 6 tahun, bahawa dia berumur 16 tahun ketika hatinya hancur, bahawa dia telah mencurinya dahulu kereta, dan mendapat notis merah daripada Interpol ketika dia berumur 17 tahun. Tetapi pada masa ini di ruang bawah tanah, dia tidak tahu semua ini. Kemudian, di rumah, dia meletakkan anugerahnya di sebelah foto keluarganya. Dia pastinya berbangga kerana berpeluang mempamerkan kemahirannya. Pada waktu pagi, semasa dia mengambil kopi, dia terkejut dengan Gwendoline dan menumpahkannya pada dirinya. Dia mendedahkan kepadanya bahawa dia adalah pengulas dan penonton pertamanya pada videonya. Dia bertanya siapa dia. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Gwendoline menjawab bahawa dia adalah wanita yang akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Dia telah memerhatikannya dan tabiatnya dan tahu bahawa dia sentiasa bersendirian. Dia mula memberitahunya bahawa dia tidak berada di kafe selama lebih daripada 7 minit. Dia berjaya menipu cincin wanita, jam tangan seseorang, dan lelaki di sudut belakang. Pistolnya, dia baru sahaja keluar dan berkata, dia seorang pencuri barang kemas yang dikehendaki di peringkat antarabangsa dan dia mahu merekrut Sebastian.
Dia memberitahunya bahawa tiada siapa yang tahu lebih banyak tentang Hans Werner daripada dia dan itulah sebabnya mereka perlukan dia. Disebabkan wabak di Amerika, dalam 96 jam akan datang peti besi akan ditamatkan perkhidmatannya di Geneva. Inilah peluangnya untuk menyelesaikan 3 peti besi teka-teki yang dibuat oleh Hans. Gwendoline memegang tangannya dan memberinya alamat untuk pergi jika dia memutuskan untuk menyertai mereka. Dia meneruskan kehidupannya yang biasa, membosankan, dan di rumah, sambil menonton berita tentang Amerika situasi, memutuskan untuk melakukannya. Sebastian melawat alamat dan Gwen menyambutnya. Di dalam, dia bertemu dengan Corina, yang bertanggungjawab dalam logistik dan merupakan seorang penggodam utama. Pemandu melarikan diri, Rolf. Tidak ada yang lebih pantas daripada dia, malah Nicolas Cage akan menghadapi masalah untuk mengikutinya. Yang terakhir ialah wira aksi kehidupan sebenar mereka, Brad Cage. Dia menonton banyak filem Nicolas Cage ketika dia masih muda. Itulah seluruh pasukan. Corina memberitahu Sebastian tentang rancangan mereka. Rheingold berada di Paris, Perancis, 413 juta kombinasi. Valkyrie berada di Prague, Republik Czech, 235 bilion kombinasi dan Siegfried berada di St. Moritz, Switzerland. Ia mempunyai 72 trilion kombinasi. Ia dikatakan mengandungi sehingga 100 juta dolar. Semua peti besi itu dimiliki oleh jutawan terkenal beli Tanaka. Mereka tidak mempunyai masa untuk disia-siakan, jadi mereka menuju ke Paris, dan sama seperti mereka akan mencapai kesatuan kredit, Sebastian berasa sejuk. Mereka meneruskan rancangan itu. Sebastian masuk dahulu dan terus menuju ke bilik A. Gwen mengikutnya, mengambil kunci pengawal dan meminta peti deposit keselamatan di bawah peti simpanan palsu nama. Corina akan masuk dan juruang sahaja yang boleh membantunya memandangkan tiada orang lain yang bercakap Inggeris. Pada ketika ini, Gwen tergelincir keluar dan mengambil Sebastian dan mereka turun ke bilik kebal. Semuanya berjalan seperti yang dirancang dan mereka mendapati diri mereka berada di dalam bilik kebal. Bilik kebal itu dipanggil The Rheingold. Sebelum dia bermula, dia membuang banyak masa untuk memberitahu Gwen cerita di sebalik peti besi. Dia tidak berminat dan hanya mahu dia mulakan, tetapi dia meneruskan cerita tentang bagaimana emas itu diperolehi untuk peti besi dan mula memanggilnya cintanya. Dia memasang lagu Das Rheingold dan bermula. Dengan bunyi pusingan dan engkolan beberapa jentera di dalam, semua kunci jatuh ke tempatnya dan peti besi dibuka. Sebastian dan Gwen sangat gembira. Dia memberitahunya ini bukan tentang wang, ini tentang menjadi legenda. Dia hampir cuba menciumnya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Kemudian Sebastian berjalan keluar dan Gwen mengikutnya, berjaya menamatkan rompakan pertama mereka. Delacroix, ejen Interpol, telah mengetahui tentang rompakan pasukan itu baru-baru ini. Beatrix tertanya-tanya mengapa ini penting sekarang, ketika Amerika sedang menghadapi kiamat zombie, kacau zombie. Kamera pengawasan merakam pelaku dan Interpol tahu mereka sedang dalam usaha mencari semua peti besi dan mereka hanya mempunyai 2 peluang lagi untuk menangkapnya. Pasukan itu bermain bir pong. Brad menunjukkan penguasaannya dengan lontaran yang sah di belakangnya. Sebastian berkawan dengan Rolf sambil menikmati sandwich, dan berbual dengan Corina, yang ingin bermesra bersamanya, tetapi matanya tertumpu pada Gwen. Corina memberitahunya bahawa Brad dan Gwen sebenarnya sedang berpacaran, tetapi sekarang hubungan mereka adalah bukan yang terbaik. Sebastian kemudian melawat Gwen di dalam biliknya dan dia menerangkan nama Brad kepadanya. Jika Brad Pitt dan Nick Cage mempunyai seorang bayi, ia akan dinamakan Brad Cage. Dia hanya seorang individu yang narsis. Sebastian memberitahunya kisah tentang zaman kanak-kanaknya apabila dia mahukan nama yang keren seperti Ludwig Dieter. Mereka bercakap selama berjam-jam dan bercakap lebih banyak tentang diri mereka sendiri, dengan Gwen melakukan kebanyakan bercakap dan Sebastian hanya mengaguminya. Sementara itu, Brad marah kerana teman wanitanya sibuk dengan tikus itu. Gwen memintanya untuk duduk di sebelahnya dan memberitahunya, selepas mereka menyelesaikan pencarian mereka, dia akan melakukannya suka pergi ke Amerika, Nevada, kerana khabar angin mengatakan bahawa Gotham merong, yang keempat peti besi, ada. Keesokan harinya anak kapal bergerak ke Prague, di mana Delacroix sedang menunggu mereka.
Brad bermusuhan dengan Sebastian. Mereka berada di ban seterusnya. Kru bermaksud perniagaan. Sebastian takut, tetapi yakin dia boleh memecahkan peti besi Hans. Sebastian menyamar sebagai akauntan dan mengumumkan bahawa dia berada di dalam. Dengan penggodaman Corina, dia mempunyai imbasan ID palsunya positif. Corina membimbingnya melalui lorong sehingga dia terpaksa memutuskan komunikasi. Tidak pasti apa yang perlu dilakukan seterusnya, dia memasuki bilik yang tidak sepatutnya dia miliki. Para pengawal menyedarinya kamera yang dia hilang begitu sahaja. Dia bertemu dengan Gwen di dalam lift dan mereka turun ke bilik kebal. Ketika pintu dibuka, mereka disambut oleh dua orang pengawal. Dengan beberapa gerakan Jackie Chan, Gwen mengalahkan mereka berdua tanpa masalah. Maka Sebastian memulakan kerjanya mengenai Valkyrie. Dia sekali lagi menceritakan kisah tentang mitologi yang mengelilinginya. Interpol masih belum melihat kru dan Delacroix menjadi gelisah dan mengetahui mereka mungkin sudah berada di dalam. Apabila pengawal mendapati seseorang berada dalam sistem mereka dan mengunci semua pintu, Corina sedar mereka ke atas mereka. Masa untuk pelan B Interpol masuk ke dalam bangunan dan ternyata mereka berada di dalam salah ban. Mereka menukar peti besi mereka dengan ban yang lebih bereputasi. Brad masuk dengan topengnya, dan menembak beberapa pengawal dengan dart penenang mengetuk mereka keluar, sambil memukul yang lain. Dia melancarkan rancangan B rompakan itu. Sebastian akhirnya mula retak. Percubaannya gagal dan pemegang selamat ditarik ke belakang dan hanya satu pemegang ditolak. Jika dia kacau lagi peti besi berkunci selamanya. Dia menghadapi masalah, tetapi dia membuat kemajuan. Kemudian pemegang kedua keluar, dan yang ketiga. Dia berjaya memecahkan Valkyrie dan membuka semua kekayaannya. Mereka bersorak dan berpelukan. Mereka hampir berjaya bercium, tetapi Corina meminta status melalui komunikasi. Mereka tidak mempunyai banyak masa. Gwen dan Sebastian mengisi beg dan menuju ke pintu keluar. Brad hendak keluar apabila seorang pengawal keselamatan mengejutkannya. Dia mengalihkan perhatiannya dan melompat dari pagar. Dia terlibat dalam pergelutan dengan pengawal dan ditembak sebelum melompat keluar tingkap. Kedua-duanya berjaya melarikan diri tanpa disedari melalui semua kekecohan. Ketika kereta mula bergerak, mereka cuba melompat masuk. Brad membantu Gwen, tetapi apabila Sebastian mengambil tangannya, bukannya menariknya masuk, dia melempar dia keluar. Semua ahli, kecuali Brad, kelihatan bengang. Polis mengejar Sebastian. Dia cuba mencuri basikal. Ia memalukan. Dia masih berjaya mencuri daripada orang yang lalu lalang. Saya akan gantikan anda semua akrobatik basikal sekarang. Dia berjaya melarikan diri daripada polis dengan menaiki jalan yang sempit dan menaiki kereta api yang sedang bergerak. Di dalam ban, Corina memberitahu mereka bahawa Sebastian masih belum ditangkap, atau sekurang-kurangnya ia belum telah diumumkan. Ternyata rancangan sebenar adalah untuk melepaskan Sebastian selepas rompakan terakhir, tetapi Gwen masih kecewa kerana Brad membuangnya di jalan seperti kambing korban. Rolf juga mula menyukai lelaki itu. Gwen bimbang tentang bagaimana mereka akan mengambil Siegfried tanpa dia, tetapi Brad memberitahu dia mereka mempunyai wang yang cukup untuk bersara 2 kali. Bagi Gwen, ini bukan soal wang. Usaha terakhir Brad untuk mengekalkan Gwen ialah memberitahunya bahawa dia mencintainya, tetapi dia tidak peduli kurang dan keluar. Corina mengikutinya dan memikirkan bagaimana mereka boleh memecahkan peti besi seterusnya. Sebastian entah bagaimana berjaya pulang ke rumah, di mana gadis-gadis sedang menunggunya. Dia tidak perasan mereka. Selepas mereka berbincang tentang apa yang perlu dilakukan, tindakan yang mereka putuskan ialah menjerit mengejutkan dan Corina melakukannya, mengejutkannya, membuatkan dia menumpahkan minuman panasnya pada dirinya sendiri. Gwen kata dia minta maaf. Ya, dan itu sahaja. Dia mengatakan bahawa tidak kira sama ada dia memaafkannya atau tidak, mereka akan pergi dan dia akan pergi kembali kepada kehidupan duniawinya. Gwen memberi dia ucapan keseluruhan tentang betapa dia memerlukannya dan bahawa dia seorang sahaja yang boleh memecahkan peti besi dan bahawa mereka akan mencipta sejarah. Sebastian duduk, menghirup apa sahaja yang dia ada, bersetuju, dan bertanya tentang rancangan itu. Sementara itu, ejen Interpol memutuskan untuk membuat kajian di YouTube. Dia mencari Hans Werner dan menemui video Sebastian dan dengan cepat memadankan dia dan perompak itu. Menariknya, video tersebut telah dimuat naik 1 minit yang lalu dan komennya adalah daripada 2 minggu lepas.
Sebastian mengimpikan zombie. Apabila dia bangun, mereka sedang dalam perjalanan ke destinasi pencarian terakhir mereka, St. Moritz. Ejen Interpol meronda setiap sudut bilik kebal terakhir yang terletak di kasino. Bilik kebal akan dipindahkan dalam masa 2 jam. Mereka memintas mesej yang disulitkan daripada skuad yang mengatakan mereka akan menyerang kasino pukul 5 pagi. Bunyinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi mereka tetap menunggu sehingga 5 dan memasuki kasino. Di sana, seorang pengurus memberitahu mereka bahawa mereka tahu tentang risiko dan telah mengambil tindakan. Apabila dia bertanya siapa yang memberitahu mereka, dia berkata Interpol memaklumkan mereka dan peti besi telah diambil 1.5 jam yang lalu. Ia benar-benar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Delacroix telah dimainkan 8 jam lebih awal. Corina menelefon pengurus dan memberitahunya tentang rompekan dan dia menjadualkan semula peti besi pemindahan. Gwen entah bagaimana berjaya menyelinap masuk ke dalam kereta dan bersembunyi, kemudian membelasah 2 pengawal itu dan meninggalkan mereka di jalan raya. Mereka memastikan Interpol memintas mesej berkod palsu itu. Mereka mengambil safe freight dari kasino dan memuatkannya ke dalam truk. Dengan Gwen dan Sebastian menyamar sebagai pengawal. Pada masa sekarang, di jalan raya, selepas memanaskan badannya yang biasa, Sebastian memainkan muzik dan bermula untuk memberitahu Gwen kisah peti besi, bercakap dengan peti besi pada masa yang sama. Sementara itu polis meninggalkan kasino. Brad marah kerana pasukannya mengkhianatinya, yang mereka tidak melakukannya, kerana mereka berpisah. Dia mencari lokasi Gwen melalui cari iPhone saya dan Corina menyedarinya dan cuba menghalang mereka, tetapi mereka menghalau dan polis menahannya, tetapi tidak sebelum dia berjaya menghantar Gwen mesej terakhir dia. Sebastian berada di tangga ke-6 daripada 7 pemegang. Dia memecahkan peti besi semasa dalam perjalanan. Selepas beberapa selekoh tajam, dia menampak peti besi dan dia menendang di tempatnya. Dia telah memecahkan seat freight, walaupun Brad dan polis masih berada di belakang mereka. Mereka membuka peti besi, mengisi beg mereka dan Brad ada di sana menunggu mereka. Daripada hero aksi kepada penjahat atau hanya seorang yang bodoh, Brad cuba menembak Sebastian beberapa kali, tetapi Gwen telah mengeluarkan pin penembak. Dia dan Brad berhujah. Sebastian tidak tahan lagi dan menerkamnya, menumbuk dia. Selepas paparan yang menyedihkan itu, Gwen mengikat mereka dengan truk dan keluar bersama Sebastian. Polis menahan Brad dan Rolf. Gwen gembira kerana Sebastian sekurang-kurangnya cuba membelanya. Dia memberitahu dia bahawa dia sangat menyukainya, dan walaupun masa yang buruk, dia akhirnya menciumnya. Dia sangat suka dia juga. Dengan wang, mereka pergi ke bot. Delacroix telah berjaya mengejar mereka. Jadi mereka terhenti dengan senjata dihunus. Gwen membuat perjanjian dengan Delacroix, dia boleh membawanya jika dia melepaskan Sebastian pergi. Ejen bersetuju, tetapi Sebastian tidak. Gwen memberitahu dia akan menemuinya dan mereka akan menyelesaikan Gotterdammerung bersama-sama, jerit kepadanya dan dia akhirnya menaiki bot dan pergi. Apabila dia menyemak pasport palsunya dengan nama Ludwig Dieter dan melihat bahawa dia mendapatkannya tiket ke tempat yang sama dia pergi, dia patah hati. Daripada semua orang di dunia, dia adalah satu-satunya yang dia mahu bersama. Entah bagaimana dia tahu mereka akan bersatu semula dan menyelesaikan Gotterdammerung. Beberapa ketika kemudian, di California, seorang wanita dan seorang lelaki berjalan ke kedai tukang kunci dan menemui Sebastian. Mereka menunjukkan kepadanya cetak biru Gotterdammerung dan bertanya kepadanya jika dia boleh memecahkannya. Dia senyum. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.